Bertemu kembali di Awani Pagi dan sekali lagi pelajar di negara ini dikejutkan dengan satu lagi pengumuman pengubahan terbesar yang mereka perlu berdepan pada hujung tahun ini, yang mana semalam pengumuman Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Mohd Jidin mengumumkan semua sekolah di seluruh negara ditutup mulai hari ini hinggalah ke tarikh akhir sesi persekolahan tahun 2020. Dalam masa yang sama, murid sekolah rendah akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada 20 Januari tahun depan. Seperti menurut takwim penggal dan cuti persekolahan yang diumumkan sebelum ini, pelajar tingkatan 1, 4 dan 5 dan 6 serta penuntut kolej vokasional menyambung persekolahan secara bersemuka juga pada 20 Januari tahun depan. Manakala pelajar tingkatan 2 dan 3 meneruskan pembelajaran secara home-based learning mengikut kesesuaian guru bermula 20 Januari 2021 dan kembali ke sekolah untuk pembelajaran bersemuka pada 8 Mac 2021. Dan juga apa yang hebat diperdebatkan di media sosial, peperiksaan SPM, SVM dan STAM dipinda ke 22 Februari 2021 sementara STPM dianjak ke 8 Mac 2021. Dan ini infografik yang kami paparkan mengandungi semua maklumat yang anda perlu tahu, tarikh-tarikh penting, takwim dan juga penangguhan peperiksaan utama. Dan kalau kita lihat pada muka depan, akhbar tempatan juga, berita harian, New Straits Times, The Star, semua menceritakan tentang perubahan besar yang berlaku pada murid sekolah ini. New Straits Times, pagar sekolah itu yang menjadi gambar utama mereka, all closed again with CMCO enforced in all but 3 states. Schools have been ordered to close. Educationists want TV learning to be enhanced. Pembelajaran menerusi televisyen itu mungkin menjadi alternatif yang baru. Tetapi satu aspek yang kita perlu titik beratkan di sini adalah tekanan mental dan emosi sendiri terhadap pelajar dan pastinya pada tenaga pengajar. Dengan itu kami nak dapatkan perspektif dan pandangan reaksi daripada seorang guru, Cikgu Nurhelmi Abdul Muttalib yang pernah bersama kami di Realiti Rakyat sebelum ini, merupakan guru di SMK Jerlun Kedah. Terima kasih Cikgu bersama kami di Awani Pagi. Selamat pagi. Apa reaksi pertama Cikgu terhadap penutupan sekolah ini sekali lagi? Terima kasih Nailah dan juga Hafizi. Pada pandangan saya secara peribadi, saya rasa memang bila kita tahu saja diumumkan bahawa sekolah dah mula ditutup ataupun ditukar kepada mod PDPR, Home Based Learning, memang rasa sangat frust, sangat sedih sebenarnya sebab mood kita dengan pelajar pada masa sekarang ni kita baru nak build up balik motivation. Budak-budak baru nak semangat balik selepas kita PKP yang pertama. Tetapi sekarang ni dia orang dah terpaksa pula pergi balik ke rumah semula kan. Jadi macam sesuatu yang sangat menyedihkan bagi guru dan juga bagi murid. Dan saya rasa apa yang diambil oleh Kementerian Pendidikan ni kita akulah. Kita bersetuju dengan apa tindakan, memandangkan kita tahu keutamaan pertama sekali adalah tentang kesihatan dan juga keselamatan murid dan juga guru itu sendirilah. Cikgu, dalam masa yang sama juga keputusan pindaan tarikh SPM, SVM, STAM yang dikabarkan akan dianjakkan kepada 22 Februari 2021 manakala STPM dianjakkan ke 8 Mac. Kita faham sebelum ni kalau tak tarikh-tarikh berkenaan dengan peperiksaan ini diadakan sekitar 6 Januari. Jadi pandangan cikgu bagaimana mengenai perkara ini? Kalau pada saya sendiri, saya rasa macam pindaan tu okey, maknanya bersesuaian dengan apa yang dah berlaku sekarang yang terpaksa kita duduk kat rumah apa semua. Tetapi yang saya rasa kita patut titik beratkan adalah motivasi murid itu sendiri, iaitu macam mana murid dan juga guru boleh tangani ataupun berada dalam keadaan mental dan emosi yang stabil sepanjang kita nak sampai ke tarikh yang kita nak buka sekolah balik dan seterusnya kita hadapi peperiksaan yang orang cakap besar lah untuk masa depan para pelajar ni kan. Jadi dalam masa yang sama saya rasa kita kena bersama-sama lah. Maksudnya bukan sahaja guru, bukan sahaja murid, tetapi ibu bapa kat rumah pun sepatutnya main peranan juga sentiasa memastikan anak-anak dia orang kat rumah tu berada dalam keadaan yang terus bermotivasi lah untuk belajar daripada rumah. Dan seterusnya orang kata apa, kita boleh sokong-menyokong lah antara satu sama lain. Ya, Cikgu, mungkin ada pelajar-pelajar yang kongsikan pengalaman dan juga perasaan mereka sendiri apabila mereka telah pun bermula bersekolah secara bersemuka sebelum ini dan ada motivasi, momentum untuk menduduki SPM, peperiksaan dan sebagainya. Tetapi kini ditangguhkan lagi. Apa perasaan mereka?
Sebenarnya kalau saya nak cerita lah Nailah kan, sebenarnya ramai pelajar yang dia bagi tahu sangat sedih sebab dia terpaksa kembali ke rumah dan kemudiannya terpaksa belajar sendiri kat rumah kan. Dia orang maksudnya pembelajaran secara online tu boleh berlaku, masih boleh berlaku, tetapi orang cakap apa, keberkesanan secara bersemuka tu jauh lebih baik. Kita ada sentuhan peribad, bukan sentuhan yang tidak dibenarkan tu, maksudnya sentuhan feeling tu, maksudnya dia tahu cikgu buat benda ni sebab sayang kat dia dan dia tahu kata dia kena ada interaksi sosial lah antara dia dengan rakan, dan suasana ataupun pengalaman pembelajaran antara semasa dia online dan juga di secara bersemuka tu sangat berbeza, yang sebenarnya boleh mempengaruhi motivasi dia orang jugalah. Ada pelajar yang memang antara respon yang selalu kita dengar sebenarnya daripada murid saya sendiri, saya memang dengar dia orang cakap dia orang tak boleh belajar secara online. Disebabkan yalah kadang-kadang ada rumah yang kurang kondusif untuk berlaku pembelajaran online. So perkara-perkara macam tu sepatutnya kita fikirkan bersamalah macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Cikgu, satu lagi aspek yang mungkin kita tak terlepas pandang kan, berhubung dengan murid yang cicir sekolah ini. Kalau saya boleh petik di sini kenyataan Dr. Mazli Malik semalam mempersoalkan tentang pengumuman ini. Katanya terdapat kajian yang menyatakan ketidakhadiran murid ke sekolah selama 14 minggu boleh menyebabkan anak-anak kehilangan pembelajaran seolah-olah 2 tahun lamanya. Apa mungkin jangkaan cikgu sendiri pulang ke sekolah tahun depan? Apa impaknya kepada pembelajaran kanak-kanak dan murid pelajar cikgu sendiri apabila mereka kehilangan beberapa bulan nak catch up balik dengan bulan-bulan yang terlepas tu? Ya, saya setuju dengan Naila sebenarnya. Pada peringkat awal sendiri pun masa kita berlaku pandemik COVID-19 ni, antara perkara yang kita risaukan adalah macam mana pelajar tu boleh kehilangan dia punya tempoh pembelajaran lah. Maksudnya macam yang Naila cakap tadi, akan ada beberapa sekian lama yang kita akan hilang lah. Tetapi sejauh mana sejauh mana kita punya proses pembelajaran tu boleh hilang ataupun masa dia belajar tu adalah bergantung kepada macam mana kita tangani pada masa sekarang lah pada saya. Dan yang satu lagi perkara yang kita patut tengok selain daripada masa pembelajaran dia yang hilang tu adalah peratus kesiran pelajar yang semakin tinggi. Kita dapat banyak maklumat ataupun daripada rakan-rakan sendiri yang bercerita tentang anak-anak murid. Dia orang dah mula bekerja secara separuh masa dekat luar sekarang ni. Atau banyak sebab, atau banyak kerana membantu keluarga dan sebagainya. So, saya rasa perkara-perkara macam ni kita patut tengok semula dan kita patut fikir apa penyelesaian yang terbaik untuk kita sama-sama lah. Ya. Cikgu, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada bukan sekadar murid-murid yang dan juga pelajar yang tidak mempunyai peranti internet dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama juga guru. Jadi guru, bagaimana rasanya untuk memastikan bahawa kita tak boleh jangka, kita berada dalam ketidaktentuan pandemik COVID-19 ini, tak tahu lagi bila sama ada dilanjutkan ataupun tidak PKPB dan sebagainya. Guru juga menghadapi kekangan tidak mempunyai peranti internet, capaian internet dan juga beberapa peralatan khusus untuk melakukan PDP dalam talian. Jadi pada pandangan cikgu sendiri, apa yang perlu dilakukan? Adakah kerajaan perlu memudah carakan pemilikan, beri rebate kepada guru-guru beli laptop dan sebagainya, ataupun perkara-perkara lain yang boleh kita lakukan? Saya setuju dengan Hafizi cakap tadi. Walaupun kita rasa macam mungkin para pelajar mungkin akan terima import, tetapi sebahagian daripada guru pun sebenarnya dia akan terima import tentang macam penggunaan gadget kan. Sebab kadang-kadang cikgu pun dia ada anak ramai, so kena bertukar-tukar dia punya penggunaan peranti itu, jadi menyebabkan kadang-kadang tu kita perlukan lebih daripada 1 atau 2 peranti kat rumah. Jadi sebenarnya kita sangat menggalakkanlah kalau ada mungkin kementerian ataupun kerajaan sendiri boleh bagi orang kata bantuan dari segi yang macam tu lah. Maksudnya mudahkan ataupun bagi subsidi kepada para pendidik ni untuk ataupun kepada pelajar juga untuk dapatkan gadget-gadget tu dengan harga yang lebih berpatutan, supaya kita boleh menggalakkan ataupun kita boleh memastikan supaya pembelajaran secara atas talian tu boleh berlaku dengan lebih baik lah. Cikgu, dalam masa yang sama juga saya nak berbalik kepada isu pindaan tarikh SPM. Pada pandangan cikgu sendiri, patut ataupun tidak walaupun ketika PKPB pelajar-pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 yang akan mengambil peperiksaan dibenarkan untuk datang ke sekolah? Saya kalau secara peribadi saya rasa segala apa yang dibuat oleh kementerian ini saya percaya setelah
melalui pertimbangan dan juga atas nasihat daripada banyak pihak termasuk Majlis Keselamatan Negara, dan semua ni adalah berkaitan tentang keselamatan dan isu keselamatan dan juga isu kesihatan murid dan juga guru kita lah kan. Kalau kita nak pastikan juga anak-anak murid kita pergi ke sekolah walaupun hanya tingkatan 5 saja, tetapi kalau keadaan situasi COVID-19 kita yang semakin semakin menunjukkan peningkatan. Jadi kita rasa macam itu bukan sesuatu tindakan yang betul, dan saya rasa memang kita patut ikut dulu. Saya rasa memang diorang dah fikir yang terbaik untuk untuk semua lah. Ya. Saya kira apa yang cikgu cuba sampaikan di sini adalah kerjasama antara kesemua pihak, kementerian, tenaga pengajar, guru-guru, ibu bapa dan juga murid itu sendiri. Dan ada pakar-pakar yang menyatakan ataupun mencadangkan untuk menggunakan televisyen sebagai platform untuk meneruskan pembelajaran dalam talian bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada peranti. Tapi saya kira lebih ramai yang ada akses kepada televisyen dan juga mudah untuk dikongsi antara lebih ramai murid. Itu salah satu cadangan, dan daripada Cikgu Hilmi sendiri yang banyak membangunkan idea-idea kreatif menggunakan YouTube, Facebook, Twitter untuk terus mengajar murid-murid menerusi dalam talian dan menggunakan video. Apa mungkin pandangan Cikgu Hilmi terhadap penggunaan televisyen ini, ataupun ada idea lain yang boleh digunakan di sini? Sebenarnya untuk pengetahuan Naila dan juga Hafizi di studio serta penonton lah, sebenarnya kita dah ada pendekatan yang kita gunakan saluran TV sebagai TV pendidikan lah kan. Sebenarnya TV okey dah digunakan sebagai saluran untuk kita salurkan video-video yang berkaitan, sebab saya pun terlibat sebagai salah seorang antara guru dalam kumpulan Cikgu Tube yang mana kita bekerjasama dengan bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan untuk hasilkan konten-konten pendidikan yang sesuai dengan apa keperluan anak murid kita sekarang. Cuma sekarang pada pandangan saya sebenarnya sebab situasi kita berbeza setiap satu antara satu dengan yang lain, jadi saya rasa kita kena fikir apa penyelesaian yang terbaik ataupun apa pendekatan yang terbaik yang kita boleh guna. Macam saya sendiri mungkin televisyen tu mungkin boleh menyelesaikan masalah saya, tetapi untuk guru-guru yang lain yang mungkin siaran TV pun dia tak dapat, jadi mungkin pendekatan yang lain. Dan Kementerian Pendidikan sendiri pun dah keluarkan manual PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, yang mana kita boleh guna dan kita jadikan itu sebagai panduan kita supaya pembelajaran kita tu lebih ada impak dan juga lebih bermakna, berkesan kepada murid kita lah. Ya. Baik, terima kasih atas pandangan itu Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib dari SMK Jerlun Kedah, dan kita harap kerjasama yang lebih erat dapat dibangunkan antara guru dan juga kementerian dan murid supaya tidak berlaku lagi beban yang diletakkan atas pelajar dan juga guru apabila pengumuman ini dibuat, dan juga mungkin dari sudut persiapan mereka. Terima kasih atas perkongsian itu, sedikit sebanyak memberi pencerahan tentang tekanan yang dihadapi guru dan juga pelajar ketika berdepan dengan pengumuman ini, Hafizi. Ya, betul tu. Dan kita harapkan pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM betul sudah pasti rasa tidak sabar untuk berganjak dalam fasa kehidupan anda daripada seorang pelajar kepada pelajar universiti ataupun kolej dan sebagainya. Sabar-sabar dahulu, ini adalah masa untuk semua orang berkorban untuk memastikan bahawa pandemik COVID-19 tidak menular, dan dalam masa yang sama juga ibu bapa diharapkan dapat memastikan bahawa pembelajaran dalam talian di rumah juga dapat dipraktikkan dengan baik bagi pelajar sekolah. Okey, sekian daripada saya Hafizah Zaman dan juga Naila Huda. Assalamualaikum. Bye.